Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sehat sejahtera dan bersemangat untuk belajar, terutama bagi mata pelajaran tanaman makanan. Baiklah, hari ini kita akan teruskan kelas tanaman makanan kita, masih lagi dalam topik penjagaan tanaman, tapi subtopik kita pada hari ini ialah penilaian aktiviti penjagaan tanaman makanan. Okey, sebelum kita meneruskan aktiviti pembelajaran, mari kita lihat apa perkara-perkara yang perlu anda kuasai dalam subtopik ini. Jadi yang pertama adalah menilai dan membuat kesimpulan aktiviti penjagaan tanaman yang diperlukan. Dan yang kedua adalah melaksanakan kerja menyulam, menjarang dan mencatas tanaman makanan mengikut perancangan yang betul. Okey, seterusnya. Okey, penilaian aktiviti penjagaan tanaman. Okey, aktiviti penyulaman, penjarangan, cantasan merupakan salah satu kaedah yang penting dalam aspek penjagaan. Jadi, perkara yang kita bincangkan dalam subtopik kali ini adalah penilaian berkaitan dengan aktiviti penyulaman, penjarangan dan cantasan tanaman. Okey, kita akan lihat apa perkara yang kita perlu pertimbangkan dalam penyulaman, penjarangan, cantasan dan tanaman makanan. Okey, penilaian dan kesimpulan bagi keperluan aktiviti penyulaman tanaman. Okey, aktiviti penyulaman. Okey, kesimpulan daripada aktiviti penyulaman. Aktiviti penyulaman ialah menyulam. Aktiviti menyulam perlu dilakukan bagi memastikan hasil tanaman berada pada tahap yang optimum. Itu tujuan dia lah. Kaedahnya adalah dengan menghentikan pokok atau anak benih yang baru disebabkan tanaman tidak tumbuh, diserang oleh penyakit, mati dan pembesaran pokok terbantu. Okey. Jadi kaedah tu dilakukan supaya mencapai objektif yang atas tu. Maksudnya kita gantikan pokok yang baru supaya hasil tanaman ni berada pada tahap yang optimum. Maksudnya yang paling seberapa banyak hasil yang boleh lah kita boleh capai. Macam tu. Okey. Kesimpulan yang seterusnya. Okey, seterusnya adalah penilaian dan kesimpulan bagi keperluan aktiviti penjarangan tanaman. Okey, aktiviti penjarangan ni perlu dilakukan untuk bagi memastikan tanaman yang kita kehendaki saja yang tinggal. Okey. Ini untuk mengurangkan persaingan, pembesaran tumbuhan dan mengawal kelembapan yang sesuai. Maksudnya, kita tak nak ada banyak-banyak pokok tu. Kita tak nak ada banyak-banyak. Yang terpilih, yang terbaik itu kita tinggalkan. Itu yang kita akan terus jaga supaya dia membesar dengan sihat. Okey, kaedah adalah dengan cara mencabut atau mencatas bagi memperoleh hasil yang maksimum. Tadi yang lain kita cabut, yang kita tinggalkan tu kita jaga supaya dia memberi hasil yang baik lah, yang berkualiti. Macam tu. Okey, seterusnya adalah penilaian dan kesimpulan bagi keperluan aktiviti mencantas tanaman. Mengapa kita perlu melakukan aktiviti mencantas? Aktiviti mencantas ni kesimpulannya adalah satu aktiviti yang perlu dilakukan dengan mencantas bahagian-bahagian tertentu untuk tujuan tertentu bagi memastikan tanaman berada dalam keadaan yang baik supaya dapat mengeluarkan hasil yang berkualiti. Okey, kat sini dia kata mencantas bahagian-bahagian tertentu. Maksudnya untuk tujuan tertentu kan. Okey, maksudnya kenapa kita potong bahagian ni? Tujuannya untuk membentuk tanaman contohnya. Kenapa kita potong bahagian ni? Tunas air sebab dia tak dia apa? Supaya apa? Kita bahagian-bahagian ni nanti dia akan mengelakkan daripada apa tunas yang tak diperlukan untuk membuang tunas-tunas yang tidak diperlukan, iaitu tunas air macam tu ataupun pengudaraan ataupun penjarangan kita buat supaya kita tak nak mabuk daun macam tu kita nak kurangkan mabuk daun kita ataupun pemulihan pokok yang dah tua kita potong supaya dia pulih balik
buang barang-barang yang rosak macam tu supaya dapat menghasilkan hasil yang kualiti dan maksimum. Okey, pelaksanaan kerja menyulam, menjarang dan mencantas mengikut perancangan. Okey, kita tengok kat sini dalam jadual ni dia menunjukkan beberapa situasi yang mana akan situasi ni menyebabkan kita perlu melakukan aktiviti penjagaan tertentu. Okey. Sebagai contoh. Okey, ini untuk tanaman sayur-sayuran. Yang ni contohlah tanaman sayuran. Okey, jenis tanaman sayur berdaun seperti bayam, sawi, kailan dan lain-lain. Tu contoh sayur-sayuran berdaun. Jadi perkara situasi biji benih tidak tumbuh, apa yang kita perlu buat? Sulam balik, maksudnya kita semai balik. Pokok mati, kita sulam balik, tanam semula. Pokok sakit atau diserang penyakit, kita dah tanam pokok cili, kita tengok sakit, buang terus, jangan simpan-simpan sebab sebab kita tak nak dia akan menjangkiti pokok lain. Jadi kita buang dan kita tanam balik. Bila kita tanam balik, kita buang dan tanam balik, itu namanya menyulam. Pokok terbantut, pokok tak besar. Tak besar ni mungkin disebabkan genetik ataupun disebabkan benih tak berkualiti. Jadi kita buang juga. Buang, tanam balik. Itu pun menyulam kan. Pokok tumbuh terlalu rapat di batas. Ni contohnya bila kita tanam sawi, kita tabur terus, pokok tumbuh rapat-rapat. Okey. Jadi kita buat apa? Penjarangan. Buang sikit. Jangan jangan takut nak buang. Jangan sayang-sayang. Sebab apa? Kalau sayur tu nanti dia rapat, nanti dia tumbuh kecil je. Bila kecil harga dia murah. Tapi kalau kita buat penjarangan supaya mudah kita jaga, dia lebih berkualiti. Saiz pokok, contohnya katakan pokok sawi. Pokok sawi tu akan dia tumbuh besar-besar, daun dia lebar-lebar. Jadi harga dia lebih tinggi berbanding dengan sekiranya kita biarkan saja. Kita biarkan harganya lebih rendah. Okey. Dan keuntungan pun akan jadi rendah sebenarnya nanti. Bila berlaku perkara macam ni, harga rendah, hasil rendah, keuntungan pun rendah sebenarnya. Jangan kita sangka bila pokok banyak kita akan untung. Sebenarnya tak semestinya. Okey, seterusnya sayur berbuah seperti cili, terung, labu, tomato dan lain-lain. Benih tidak tumbuh sama juga, kita akan sulam. Pokok mati sama macam tadi, kita akan sulam. Pokok sakit atau diserang penyakit, kita akan sulam. Pokok terbantut, kita akan sulam. Okey. Pokok tumbuh lebih daripada satu pada lubang tanaman. Okey, ini contohnya katakan kita tanam pokok kacang panjang. Kita tanam pokok kacang panjang, terus tanam dekat batas, kita semai terus kat batas. Ataupun kita tanam pokok bendi pun sama, kita letak terus 2 biji contohnya, sebab kita tak nak, kita takut satu tak tumbuh kan. Okey, jadi semua tumbuh, kita letak 3 biji, 3 tumbuh, jadi kita buang. Jangan sayang-sayang, buang je, tinggalkan satu pokok je yang akan terus membesar. Jadi aktiviti tu kita namakan menjarang. Pokok mengalami pertumbuhan daun yang terlalu banyak. Okey, daun terlalu banyak, macam contohnya kacang panjang, banyak sangat daun, kita buang sikit. Terutamanya bahagian pangkal tu kan. Kacang panjang dia naik tinggi, yang bahagian bawah ni nanti dia akan merebak kat tepi tu kan. Nanti ada cabang kat pangkal pokok kacang panjang tu, kita buang. Sebab nanti dia buah kat situ, nanti buah pun akan tak berkualiti lah, kotor dan sebagainya, mudah kena penyakit. Jadi bagi-bagian tu kita buang. Dan kalau banyak sangat daun pun nanti dia hasil dia kurang. Okay, jadi itu aktiviti tu kita namakan aktiviti mencantas. Okay, seterusnya pelaksanaan kerja-kerja menyulam, menjarang dan mencantas mengikut perancangan bagi tanaman buah-buahan. Okay, kat sini contoh pokok buah-buahan yang pertama, pokok limau kasturi, jambu batu, buah naga dan lain-lain. Ini pokok jenis buah-buahan yang yang jangka masa yang lama lah. Pokok tu lama lah kita tanam, bertahun-tahun kita boleh dia boleh keluarkan hasil. Okey. Okey. Benih tidak tumbuh, kita macam biasa kita akan semai balik. Kita tanam semula. Pokok mati, dah tanam kat tanah,
mati. Buat apa? Gali balik, buang, tanam semula. Pokok sakit, diserang penyakit. Bila diserang penyakit je, automatik kena buang. Tak payahlah nak simpan-simpan lah apa, tak payah. Jadi kita sulam. Pembesaran pokok terbantut. Terbantut ni dia faktor genetik lah. Kita tengok kadang-kadang terutamanya pokok-pokok yang ditanam menggunakan biji benih. Pokok-pokok yang kita tanam menggunakan biji benih ni kadang-kadang dia tak seperti yang kita kendaki. Jadi kita buang dan kita tanam baru. Pokok tumbuh lebih daripada satu pada lubang tanaman. Ini pun sama, kalau kita semai, dia tumbuh banyak, kita buat penjarangan. Pokok mencapai ketinggian yang sesuai. Ni contohnya katakan pokok nangka. Pokok nangka saya dah cerita sebelum ni. Pokok nangka buah dia berat-berat. Orang tak sanggup nak panjat tinggi-tinggi. Jadi tinggi lebih kurang dalam 1.5 meter, 2 meter pokok. Pokok 3 meter, 2.5 meter orang dah cantas. Potong pucuk dia supaya dia tak terus tinggi. Pokok terlalu banyak daun. Ni pokok mabuk daun, kita akan buang. Dahan atau ranting pokok diserang penyakit. Dahan atau ranting pokok diserang penyakit, contohnya ada bahagian yang kena penyakit, kita potong bahagian tu je. Dia tak sama tadi. Kalau yang atas sekali tadi, keseluruhan pokok sakit, kita buang. Okey, ni dahan je, kita tengok ada satu dahan ni sakit, ataupun ada pokok tumpang, kita buang, potong, buang. Itu kerja ni kita namakan dia sebagai mencantas. Okey, seterusnya pokok pisang. Ni pokok pisang ni tanaman buah-buahan jangka pendek lah. Pisang, nanas kan. Okey, jadi benih tidak tumbuh, kita buang. Pokok mati, kita buang. Pokok sakit diserang penyakit pun kita buang. Pembesaran pokok terbantut pun kita buang. Okey, sulung mula keluar pada pokok induk. Okey, bila pokok induk ni dia dah besar kan, pokok pisang bila kita tanam dia dah besar, keluar sulung kan. Tepi, anak pokok sebelah tepi-tepi tu kita namakan dia sulung. Banyak sangat, jadi kita buat penjarangan. Kita tinggalkan satu je. Tinggalkan satu anak je sebagai pengganti pokok induk tu. Kemudian daun kering. Okey, daun kering ni kita kena cantas, kita bersihkan. Pertama kita tak nak dia jadi tempat habitat lah. Habitat kadang-kadang dia boleh jadi habitat kepada rosak lah. Yang kedua, kita nak dia bersepah lah, nak ladang kita kemas dan sebagainya. Jadi daun kering ni kita cantas dan kita kemas lah. Okey. Jadi itu adalah perkara-perkara yang menjadi sebablah kenapa kita kena melakukan aktiviti penjagaan. Okey, contoh aktiviti menyulam, menjarang dan mencantas tanaman. Okey, jadi sebenarnya bila kita nak buat aktiviti penjagaan ni, kita kena ada jadual, catatan. Supaya apa? Supaya bila kita pergi kat kebun ni, nanti bila kita tengok nak buat apa hari ni kan, jadi kita tengok jadual. Ni tujuan dia. Kita belajar ni bukan setakat untuk aktiviti pertanian kat rumah je, tapi andai kata anda bekerja di kat kawasan ladang buah-buahan, ladang sayur-sayuran, ataupun mungkin kebun anda sendiri, anda buka kebun yang luas. Jadi untuk memudahkan pengurusan, kita kena ada borang aktiviti penjagaan, iaitu menyulam, menjarang dan mencantas. Okey, contoh borang aktiviti menyulam bagi tanaman buah-buahan. Okey, ini untuk tanaman buah-buahan. Kita kena catatkan apa kita dah buat. Kadang-kadang mungkin kita dah merancang pun kan. Contohnya kita nak buat takum boleh, kita nak sediakan awal boleh. Okey, bila kita nak buat tugasan-tugasan ni. Nanti bila kita tengok minggu ni nak buat apa, kita tahu nak buat apa. Datang kebun, kita tahu nak buat apa. Ini beza antara kita buat berkebun, kita belajar berkebun dan kita menggunakan ilmu tu. Jadi kerja kita lebih teratur. Okey, untuk memudahkan lah kan. Okey, jadi dalam
dalam pembelajaran awak bagi mata pelajaran tanaman ni, kerja-kerja ni, awak kena tahulah. Awak perlu tahu. Okey, sekian saja. Semoga ilmu yang dibincangkan pada hari ini akan bermanfaat buat kamu. Semoga kamu semua sentiasa cemerlang dalam aktiviti pembelajaran. Semoga kamu semua cemerlang dalam hidup di dunia dan akhirat serta berjaya dalam SPM 2022. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.